بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد الصادق الأمين، وعلى آله الغر الميامين، وأصحابه الهداة المهتدين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، آمين يا رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك، وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه وما نقرأه في هذا المجلس وما قبله وما بعده، فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا من مقاليد الخير كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، افتح علينا فتحا قريبا. اللهم اشرح صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واهد قلبي، وافعل كذلك بأحبابي أبدا، وارزقنا كمال فتوح العارفين والفقه في الدين مع كمال الإخلاص والصدق واليقين والعافية والغناء والنصر والحفظ والنفع والانتفاع وخيرات الدارين وعلوم الأولين والآخرين، آمين يا رب العالمين. أما بعد، muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semalam kita belajar muqaddimah kitab Al-Anwar Al-Muhammadiyah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Allamah Al-Qadhi Al-Syekh Yusuf An-Nabhani rahimahullahu ta'ala. Kitab Al-Anwar Al-Muhammadiyah ringkasan daripada kitab Al-Mawahib Al-Ladunniyah. Al-Mawahib Al-Ladunniyah ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Al-Qustullani, dan kitab Al-Anwar ini ditulis oleh Al-Syekh Al-Imam Al-Allamah Al-Syekh Yusuf An-Nabhani rahimahullahu ta'ala. Hari ini kita akan mula bab yang pertama daripada kitab Al-Anwarul Muhammadiyah, iaitu tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala inna Allah azza wa jalla kataba maqadir al-khalqi qabla an yakhluqa as-samawati wal-ard bi 50,000 sanah, wa kana 'arshuhu 'ala al-ma', wa min jumlati ma kataba fi adh-dhikri wa huwa ummul kitabi inna Muhammadan khatimun nabiyyin. Maksudnya, hadis riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan takdir-takdir makhluknya semua sebelum menciptakan langit-langit dan bumi dengan 50,000 tahun. Yakni sebelum 50,000 tahun menciptakan langit dan bumi, Allah telah menulis dan siap takdir-takdir
yang makhluk Allah Subhanahu wa taala, yakni apa yang akan jadi dan siapa yang akan dicipta oleh Allah. Wa kana 'arshuhu 'alal ma', dan ketika itu arsh Ar-Rahman, arsh Allah Subhanahu wa taala ada ke atas air. Wa min jumlat ma kataba fi dzikr, dan di antara yang ditulis di al-dzikr iaitu ummul kitab, iaitu takdir kitab yang ditulis dalamnya takdir Allah Subhanahu wa taala semua, iaitu inna Muhammadan khatimun nabiyyin, sesungguhnya Muhammad adalah penutup para anbiya dan mursalin. Jadi sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah telah menceritakan dan telah menuliskan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mana dalam hadis riwayat Imam Muslim. Juga daripada Al-Irbad bin Sariyah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni 'inda Allahi la khatimun nabiyyin wa inna Adama la munjadilun fi tinatih. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang riwayat Imam Ahmad wal Baihaqi wal Hakim, dan Hakim berkata hadis ini sahih sanadnya. Nabi SAW bersabda, inni 'inda Allah, sesungguhnya saya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah penutup para anbiya. Dan ketika dan itu ketika Adam munjadilun fi tinatih, yakni saya ditulis di sisi Allah, telah menjadi di sisi Allah Nabi dan penutup para anbiya ketika Adam itu masih berada di dalam penciptaan Adam belum lagi sempurna. Munjadilun fi tinatih maknanya Nabi Adam baring selepas siap penciptaannya, tetapi belum lagi tiup di dalamnya ruh. Yani badan Nabi Adam dah siap, tetapi ruh belum lagi masuk di dalamnya. Nabi SAW dia kata, dari sebelum ruh masuk di dalam badan Adam, maka saya sudah ditulis di sisi Allah dan kenabian saya sudah ada dari waktu itu juga. Maka ini salah satu yakni kemuliaan dan kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sebelum Allah cipta Nabi Adam pun Nabi Muhammad SAW telah menjadi Nabi, iaitu hakikatnya. Juga daripada Maisarah Ad-Dabbi. Beliau berkata, saya pernah tanya Rasulullah SAW, mata kunta nabiyya, bilakah kamu telah menjadi Nabi? Yani bila bermula kamu wahai Rasulullah jadi Nabi? Nabi SAW jawab, wa Adamu bainar ruhi wal jasad. Saya telah menjadi Nabi, bermula dah jadi Nabi dari waktu Adam masih ada di dalam keadaan antara ruh dan badan. Yakni belum lagi siap hidup Nabi Adam, saya telah menjadi Nabi. Yakni kenabian Nabi Muhammad SAW pun dari sebelum kenabian Nabi Adam AS. Wahakadha. Daripada Suhail bin Salih Al-Hamdani, ada yang kata Sahl bin Salih. Dia kata, saya pernah tanya Aba Ja'far Muhammad bin Ali, kaifa sara Muhammadun yataqaddamu al-anbiya wa huwa akhiru man bu'ith? Dia tanya Aba Ja'far, bagaimana Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mendahulukan para anbiya dan menjadi pemimpin para anbiya, walhal Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yani Nabi Muhammad Nabi yang akhir, yang paling akhir, tapi dialah yang mendahulukan para anbiya. Maka beliau jawab, dia kata, Inna Allah Ta'ala lamma akhadha min bani Adam min zuhurihim ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم
Kana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam awwalu man qala bala. Walidhalika sara yataqaddamu al-anbiya wa huwa akhiru man bu'ith. Hadis ini riwayat Ibnu Abi Shaybah, Ibnu Mardawih, Abu Na'im fi Dalail, wal Imam Ad-Dailami dan Ibnu Asakir. Maksudnya, dia kata sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala ketika mengambil janjian daripada Adam dan zuriatnya setelah Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan Adam, iaitu dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, alastu bi rabbikum. Ketika itu kita semua manusia masih di dalam alam ruh sahaja. Yani Allah Subhanahu Wa Taala zahirkan ruh kita semua di zaman Nabi Adam. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala di sebelum cipta Nabi Adam, sebelum Nabi Adam dicipta oleh Allah, Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dan tanya kepada seluruh manusia, alastu bi rabbikum? Bukankah aku ini Tuhan kalian? Adakah kalian mengaku aku ini adalah Tuhan kalian? Maka seluruh manusia di waktu itu, seluruh ruh manusia di waktu itu mengaku bahawasanya Allah adalah Tuhan kita. La ilaha illallah. Hanya Allah Tuhan kita yang sebenar. Dan Sayyidina Abu Ja'far di sini dia kata, tetapi manusia atau ruh yang pertama sekali menjawab kepada Allah, bala, ya, kita mengaku kamu adalah Tuhan kami ya Allah, adalah ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Abu Ja'far ini, beliau berkata, inilah sebab Nabi Muhammad SAW mendahulukan para anbiya semua. Inilah sebab Nabi Muhammad SAW menjadi imam para anbiya. Inilah sebab Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi yang terbaik sekali. Nabi yang paling mulia daripada para anbiya semua. Sebab di alam ruh, Nabi Muhammad SAW, orang yang ruh Nabi Muhammad SAW yang pertama jawab kepada Allah, bala, ya, kita adalah, kamu adalah Tuhan kami ya Allah. Selepas ruh Nabi Muhammad SAW, barulah ruh manusia semua menjawab kepada Allah. Hakada. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Sayyidina Ali bin Abi Talib, beliau berkata, lam yab'athillahu nabiyyan min Adama faman ba'dahu illa akhadha alayhi bidhalika al-ahd ala qawmihi fi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la in bu'itha wa huwa hayyun la yu'minanna bih wa la yansurannah wa ya'khudhu bidhalika al-'ahda 'ala qaumihi wa hadha yurwa 'an Ibn Abbas aidan. Diriwayatkan daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib, beliau berkata, tidak ada satu nabi yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bermula daripada Nabi Adam setelahnya sehingga Nabi Isa, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengambil janjian daripada Nabi itu tintan Nabi Muhammad. Apa isi janjian itu? Isinya, kalau kamu ada di zaman utusan Nabi Muhammad, kalau kamu masih hidup sehingga dapat hidup di zaman Nabi Muhammad SAW, wajiblah kamu beriman dengan Nabi Muhammad. Dan wajiblah kamu membantu dan memenangkan Muhammad. Setiap Nabi, daripada Nabi Adam. Allah ambil janjian daripada Adam. Selepas tu daripada Syith. Lepas tu dari Idris. Lepas Idris daripada Nuh. Dan macam tu sehingga Nabi-Nabi Allah SWT semua, sehingga Nabi Isa. Diambil janjian dari mereka. Kalau dapat bertemu di zaman Nabi Muhammad SAW, dapat hidup sampai dapat ada di zaman Nabi Muhammad, wajiblah kamu beriman kepadanya.
wajiblah juga kamu menangkan dia dan bantu dia. Dan begitu juga setiap satu Nabi mengambil janjian yang sama itu daripada umat-umatnya. Sebab itulah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi yang paling mulia. Dan kata Sayyidina Ali bin Abi Talib ini diambil daripada surah Ali Imran ayat 81, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnah." Itu Quran Melayu. Ada telefon. Ayo, wa idh akhadallahu ila qawlihi ta'ala wa ana ma'akum minasy syahidin. Al-Imam At-Taqiyy As-Subuki fawq Fath al-Bari. Ayo. Al-Imam At-Taqiyy As-Subuki, beliau berkata, ayat ini amat membawa pujian dan kemuliaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya ayat 81, dan ingatlah ketika Allah mengambil berjanjian daripada para nabi tatkala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu, lalu seseorang rasul datang kepada kamu yang membenarkan apa yang ada pada kamu, niscaya kamu akan benar-benar beriman kepadanya dan menolongnya. Nabi-nabi di sini maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani kemudian dia kata kemudian datang nabi, lalu seseorang rasul datang kepada kamu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib kamu beriman kepadanya dan menolongnya. Qala aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri. Allah berfirman lagi, apakah kamu bersetuju dan menerima berjanjian denganku atas perkara-perkara itu? Mereka menjawab, kami bersetuju. Allah berfirman, kalau begitu bersaksilah kamu, para nabi, dan aku menjadi saksi bersama kamu. Jadi ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang meninggikan derajat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjadi sayyidul anbiya sallallahu alaihi wasallam. Al-Syekh Taqiyuddin As-Subuki rahimahullah, beliau berkata ayat tersebut ini sangat membawa keagungan dan kemuliaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan secara terang. Wa fiha ma'a dhalika annahu ala taqdir maji'i fi zamanin yakunu mursalan ilaihim. Juga ayat itu memberi makna bahawasanya kalau Nabi Muhammad SAW datang atau diutus oleh Allah di zaman Nabi-Nabi yang lain, maka mereka wajib menjadi sebahagian daripada umatnya. Semua Nabi-Nabi Allah kalau dapat hidup di zaman Nabi Muhammad, maka mereka akan menjadi sebahagian daripada umat Nabi Muhammad. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu wa taala telah ambil janjian dari mereka. Kalau dapat hidup di zaman Nabi Muhammad, beriman kepada Nabi Muhammad dan ikutlah dan wajib menolongnya. Maka Al-Imam As-Subuki berkata, Imam As-Subuki ini imam besar dalam ulama Islam, juga khususnya mazhab Syafi'i. Fatakun nubuwatuhu wa risalatuhu ammah li jami'il khalq. Maka kenabian Nabi Muhammad SAW, risalah, message Nabi Muhammad SAW adalah ammah, umum, kepada seluruh makhluk, seluruh manusia. Dari zaman Nabi Adam sehingga hari kiamat. Dan para anbiya dengan umat-umat mereka
seluruh mereka sebahagian daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang riwayat Bukhari wa Muslim, "Wa bu'ithtu ila an-nasi kafah." Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia. Imam Subki dia kata, bukan maksudnya manusia tu dari zaman Nabi Muhammad sehingga hari kiamat sahaja. Tidak. Bahkan Nabi SAW diutus oleh Allah kepada manusia yang ada di zamannya dan seterusnya sehingga hari kiamat. Begitu juga kepada manusia yang datang sebelum Nabi Muhammad SAW juga. Itu maksud janjian yang Allah Subhanahu wa taala ambilkannya daripada para anbiya dan umat-umat mereka. Dan itulah yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuntu nabiyyan wa adamu bainar ruhi wal jasad. Saya telah menjadi nabi ketika Adam masih berada di dalam keadaan antara ruh dan jasad, yakni badan. Maka kalau kamu telah mengetahui perkara ini, hakikat ini, kata Al-Imam Subuki, "Fan-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam nabiyyul anbiya." Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi kepada seluruh para anbiya. Bukan kepada kita umat Islam sahaja. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi para anbiya. Walihada dhahara dhalika fil akhirati jami'ul anbiya tahta liwa'ih. Kerana itu telah menjadi perkara ini jelas sangat bila di hari kiamat. Apa jelasannya? Penjelasannya iaitu semua para anbiya dan mursalin di hari kiamat semua mereka di bawah bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adam faman dunahu tahta liwa'i." Adam dan setelahnya, semua nabi-nabi setelahnya, tahta liwa'i, bawah benderaku nanti di hari kiamat. Ini nabi atas mereka semua. Nabi mendahulukan mereka. Nabi di depan mereka. Nabi Muhammad SAW imam mereka. Sebab itu Al-Imam Subuki dikata, wa fid dunya kadzalik. Bukan di akhirat sahaja, hatta di dunia juga telah menjadi perkara itu jelas, iaitu di malam Lailatul Isra wal Mi'raj. Di malam Isra dan Mi'raj. Kita kejap lagi akan masuk bulan Rajab. Bulan Rajab, peristiwa Isra Mi'raj terjadi di dalamnya. Akan masuk bulan Isra wal Mi'raj, iaitu bulan Rajab. Di malam Isra wal Mi'raj, siapakah yang menjadi imam kepada para anbiya dan mursalin di Baitul Maqdis? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi imam kepada para anbiya dan mursalin di Al-Masjidil Aqsa di Palestin. Jadi di dunia Allah telah menjelaskan bahawasanya Nabi Muhammad SAW adalah imam kepada para anbiya dan mursalin semua. Juga di akhirat mereka semua belakang dan di bawah bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ana awwalu man yuharriku hilaqal jannah." Saya adalah manusia pertama yang akan membukakan pintu syurga. Sebelum Adam, sebelum Nuh, sebelum Musa, sebelum nabi-nabi yang lain. Walau ittafaqa maji'uhu fi zamani Adam, dan sekiranya kalau terjadi Nabi Muhammad ada di zaman Adam atau Nuh atau Ibrahim atau Musa atau Isa sallallahu alaihi wasallam, la wajaba alaihim, maka akan wajib atas mereka dan atas umat-umat mereka iman kepada Nabi Muhammad dan wajiblah mereka menolongnya. Wa bidzalika akhadallahu al-mitsaq alaihim, dan begitulah Allah Subhanahu wa taala mengambilkan janjian daripada mereka. Wa hakadha la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Daripada antara kelebihan kenabian Nabi Muhammad SAW. Sebab apa? Kita perlu menceritakan tentang kelebihan
kenabian Nabi Muhammad SAW, iaitu kerana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd. Juzuk yang tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Naam, dalam surah Al-Baqarah ayat 235. Rasul-rasul itu kami lebihkan sebahagian mereka daripada sebahagian yang lain. Antara mereka ada yang Allah berfirman dengannya secara langsung. Dan sebahagian lagi ada yang tinggikannya beberapa derajat. Maknanya, para anbiya dan mursalin tidak sama tingkatan mereka di dalam kenabian. Walaupun mereka semua nabi, wajib beriman kepada mereka, wajib hormat, wajib mengagungkan mereka. Mereka semua maksum. Cuma kenabian nabi itu daripada kenabian yang lain kadang-kadang ada beza. Dan kebezaan itu diletak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang berfirman di dalam Al-Quran, faddalna. Allah berfirman, kami lebihkan sebahagian mereka daripada sebahagian yang lain. Allah yang melebihkan. Allah yang memberikan kelebihan Nabi ini lebih daripada Nabi yang lain. Sebab itu, kita semua hafal. Ulul azmi minar rusul ada 5. Ulul azmi minar rusul itu, mereka lah Nabi yang lagi agung, yang lagi mulia daripada Nabi-Nabi yang lain. Yang bukan daripada ulul azmi. Juga ulul azmi minar rusul tidak sama. Yang paling utama daripada ulul azmi minar rusul adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kenabian yang paling mulia dan yang paling istimewa. Jadi Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata dalam hadis yang riwayat Al-Hakim dan Imam Al-Hakim berkata hadis ini sahih, wa juga riwayat Imam Al-Baihaqi di kitab Ad-Dalail An-Nubuwah, juga diriwayat oleh Imam At-Tabrani. Beliau bersabda, Rasulullah SAW bersabda, "Lamma qatarafa Adamul khati'ata qal." Ketika Adam alaihi salam telah melakukan kesalahannya itu, beliau berkata, doa kepada Allah, "Ya Rabbi, as'aluka bihaqqi Muhammad lama ghafartali." Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu dengan kemuliaan Muhammad agar mengampunkan dosaku. Agar mengampunkan dosaku. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Adam, "Ya Adam, wa kaifa arafta Muhammad wa lam akhluqhu?" Bagaimana kamu telah mengenal kepada Muhammad padahal aku belum lagi menciptakannya? Zaman Nabi Muhammad belum lagi ada di bumi ini. Maka Nabi Adam jawab kepada Allah, "Li'annaka ya Rabbi, lamma khalaqtani biyadika wa nafakhta fiyya min ruhika rafa'tu ra'si." Nabi Adam kata, kerananya ketika kamu wahai Tuhanku telah menciptakanku dan telah meniup di dalamku ruh daripada ruhmu, maka saya tinggikan kepala saya, pandang kepada atas. Fara'aitu ala qawaimil arsh maktuban. Maka aku melihat ke atas tian-tian arsh ada tulisan. Tulisan itu, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fa'alimtu annaka lam tudif ila ismika illa ahabbal khalqi ilaik. Maka saya terus dapat tahu bahawasanya kamu wahai Allah tidak mendekatkan nama satu makhluk dengan namamu, dekat dengan namamu, melainkan makhluk itu adalah makhluk yang paling disukai di sisimu. Pastilah kamu wahai Allah amat menyukai makhluk itu.
Jadi makhluk itu adalah makhluk yang paling utama. Saya terus dapat tahu. Sebab namanya dekat dengan namamu. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah terus setelah nama Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Adam, Sadaqta ya Adam. Benarlah kata kamu wahai Adam. Innahu la ahabbul khalqi ilaih. Sesungguhnya dialah, yakni Muhammad, adalah makhluk yang paling aku sukai. Wa idh sa'altani bihaqqihi faqad ghafartu laka. Dan kerana kamu wahai Adam telah memohon kepadaku, bertawassul dengan kemuliaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka aku telah mengampunkan dosamu, telah mengampunkan kesalahanmu. Kamu wahai Adam diampuni oleh berkat tawassul dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaula Muhammad, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Adam, dan kalau bukanlah Muhammad ini, kalau bukan kerana Muhammad ini, ma khalaqtuk, aku tidak akan menciptakanmu wahai Adam. Wa huwa akhirul anbiya, dan dialah adalah nabi yang terakhir. Min zurriyatika, daripada zurriyatmu wahai Adam. Hadis ini hadis riwayat Imamul Hakim, dan Imamul Hakim kata hadis ini sahih. Juga riwayat Imamul Baihaqi, juga riwayat Imam At-Tabarani. Jadi hadis ini adalah hadis yang sangat menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mula Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, bumi dan ciptakan Nabi Adam alaihi salam. Hatta Nabi Adam dalam hadis yang sahih ini, dia kata setelah siap berciptaanku ini, ketika tinggikan kepala saya, perkara pertama saya melihat iaitu tulisan yang ada di atas tiang Al-Arsh, iaitu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik, An-Nasabu Syarif. Bab setelahnya, bab yang tadi itu tentang kelebihan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakni kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kenabian yang paling utama dan yang paling tinggi daripada kenabian nabi-nabi yang lain. Sekarang akan menceritakan tentang bab yang menceritakan tentang nasab yang mulia, nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, وَقَدْ وَلَدَتْ حَوَّاءُ مِنْ آدَمَ 40 وَلَدًا فِي 20 بَطْنًا. Dia bermula dengan menceritakan tentang Hawa. Dia kata Hawa, isteri Nabi Adam AS dan ibu kita semua wahai manusia, dia telah melahirkan 40 anak. Dia telah melahirkan 40 anak. Dan dia mengandung 20 kali. Yani setiap kali dia mengandung atau hamil kembar. Laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan, macam tu. 20 kali sehingga anak Adam semua menjadi 40. Kemudian, dikata, kemudian Hawa telah hamil dengan satu anak sahaja. Satu anak sahaja. Biasanya dia hamil kembar, tapi kali ini dia hamil satu anak sahaja, iaitu lelaki yang bernama Syith alaihi salam. Karamatan li Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebagai satu kemuliaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana nurun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, intaqala min Adam ila Syith. Kerana cahaya Rasulullah terpindah daripada Nabi Adam kepada Hawa, dan daripada Hawa kepada Syith. Maka kerana Syith mengangkat di tulang sulbinya cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sebagai kemuliaan untuk Syith ini yang mengangkat cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hawa alaihi salam hamilkan dengan Syith sahaja di dalam perutnya.
Wa qabla wafatihi ja'alahu wasiyan ala waladih. Dan sebelum wafatnya Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam mewasiatkan Syith untuk menjaga dan meneruskan tugas khalifah atas muka bumi ini kepada manusia semua, anak-anak Adam yang lain. Thumma awsa Syithun waladahu biwasiyati Adam. Kemudian Syith memberi wasiat itu kepada anaknya, sama seperti Adam memberi wasiat kepada Syith. Alla yadhi' hadzal nur. Apa wasiat Nabi Adam kepada Syith, wasiat Syith kepada anaknya? Wasiat mereka, setiap satu wasiat kepada yang lain dikata, janganlah meletakkan cahaya ini, iaitu cahaya Nabi Muhammad, kecuali di dalam wanita yang suci, yang salihah. Yakni jangan letakkan cahaya Nabi Muhammad SAW ini dengan secara zina sebagainya. Bahkan letakkanlahnya dengan cara nikah yang halal dan kepada wanita yang paling mulia dan suci. Dan wasiat itu berterus dan bersambung. Setiap satu Nabi dia memberi wasiat kepada anak dan cucunya, begitu sehingga sampai kepada Abdul Muttalib atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sehingga sampai juga kepada Abdullah ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni atuk-atuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi Adam, semuanya nikah yang halal, yang suci, tidak pernah ada perkara atau adat-adat atau kekuturan amalan jahiliyah sebagainya. Qala Ibn Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma waladani min sifahil jahiliyati syai', ma waladani illa nikahul Islam. Dikata, aku tidak lahir oleh sifah, yakni zina, jahiliyah. Tetapi saya telah lahir hasil daripada nikah Islam. Yakni Sayyidina Abdullah, ayah Rasulullah, dengan Aminah, ibu Rasulullah. Mereka berdua ini kahwin dengan secara berkahwinan orang Islam sekarang, yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahakadha. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak kali menceritakan tentang kelebihan tentang kelebihan atuk-atuknya dan nasabnya sehingga Nabi Adam alaihi salam. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah astafa Kinanata min waladi Ismail." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih Kinanah daripada keturunan Ismail. Wastafa Quraisyan min Kinanah, dan Allah memilih Quraisy daripada keturunan Kinanah. Wastafa min Quraisy Bani Hashim, dan Allah memilih Bani Hashim daripada keturunan Quraisy. Wastafani min Bani Hashim, dan Allah Subhanahu wa taala telah memilih aku, memilih saya daripada keluarga atau kabilah Bani Hashim. Wahakadha. Allahumma salli ala. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Jibril alaihi salatu wassalam. Jibril alaihi salam berkata, qallabtu masyariqal ardi wa magharibha, saya telah mencari dan cek di atas muka bumi ini, di barat dan timur semua, maka saya tidak bertemu lelaki afdal min Muhammad. Tidak pernah bertemu dengan seorang lelaki yang lebih utama, yang lebih afdal daripada Muhammad. Walam ara bani abin afdala min Bani Hashim, dan saya tidak bertemu dengan satu keluarga di atas muka bumi ini lebih mulia, lebih afdal daripada keluarga Bani Hashim.
Hadis ini riwayat Imam Ahmad dan Abu Naim fi Dalail wa Tabarani fil Awsat. Imam Ibn Hajar berkata, lawaihu sihhati zahirun ala safahati hadzal matan. Wa'lam, dan ketahuilah, annahu alaihi salatu wassalam lam yashrukhu fi wiladatihi min abawaihi akhun wala ukht. Ketahuilah, Nabi SAW tidak berkongsi dengannya adik-beradik, lelaki atau perempuan. Bahkan dia adalah hamba yang terpilih, dan ibu bapaknya iaitu Abdullah dan Aminah tidak mempunyai anak selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada adik-beradik daripada ibu bapaknya. Tapi Nabi SAW ada adik-beradik daripada susu. Dan kita insyaAllah akan belajarnya nanti. Jadi Rasulullah Muhammad SAW, dia adalah An-Nabi Al-Arabi. Dari golongan Arab. Al-Abtahi. Al-Abtahi itu, iaitu ada satu kawasan di Makkah, timbak jalan banjir. Timbak banjir lalu. Timbak itu namanya Abtah. Namanya Abtah Makkah. Jadi Nabi SAW Abtahi kerana dia daripada kawasan sana. Al-Harami daripada Haram. Al-Hashimi daripada Bani Hashim. Al-Qurashi daripada golongan Quraisy. Nukhbatu Bani Hashim. Manusianya terpilih daripada Bani Hashim. Maka Nabi Muhammad SAW dia adalah bin Abdillah Al-Zabih. Anak Abdullah. Al-Zabih ibn Abdul Muttalib. Kenapa Al-Zabih yang tersembelih, yang disembelih? Kerana Abdul Muttalib, beliau pernah nazar, berkata, kalau Allah memberi kepada saya 10 anak, maka saya nazar akan sembelih satu anak lillahi ta'ala. Nazar itu salah, tetapi terjadi. Selepas Allah SWT memberi kepada Abdul Muttalib 10 anak, maka dia teringat, atau ada bahagian orang ingatkan dia yang dia sudah nazar. Maka dia kata, dan nazarnya kepada anak yang terakhir. Dan anak yang terakhir tu siapa? Abdullah, ayah Rasulullah. Dia masih budak kecil, ayah Rasulullah. Dan Abdul Muttalib atau Rasulullah sangat menyukai Abdullah itu, lebih daripada adik-beradiknya yang lain. Maka akhirnya ketika Abdul Muttalib ingin menyembelih anaknya Abdullah itu, maka ahli Makkah semua bangun dan menghalangkan Abdul Muttalib agar tidak menyembelih anaknya tu. Bismillah. Dan mereka berkata kepada Abdul Muttalib, kalau kamu wahai Abdul Muttalib, ketua Quraisy, mula melakukan perkara tersebut, maka ahli Makkah semua akan mengikuti adat dan budaya tu. Dan budaya tu akan jadi budaya baru dan semua orang akan sembelih anak mereka. Jadi mereka halang dia, jangan mula buat perkara tu. Atau nanti akan jadi perkara yang dibuat oleh manusia. Akhirnya, mereka sampai kepada kena buat macam undi. Undi kan? Macam tu. Dia kena buat undi, cintan antara Abdullah dan 10 ekor unta. Lepas mereka undi itu keluar pula kepada Abdullah. Jadi mereka tambah lagi 20 ekor unta. Undi itu keluar kepada Abdullah. Macam tu setiap kali mereka tambah 10 ekor, 10 ekor, 10 ekor unta, sehingga terjadi 100 ekor unta sebagai pengorbanan yang menyelamatkan darah Abdullah, ayah Rasulullah SAW.
lepas sampai kepada 100 unta, undi itu keluar kepada 100 unta tu. Maka di waktu itu Abdul Muttalib sembelih 100 unta. Dia memberi makanan kepada manusia, kepada binatang, kepada semua ahli Makkah. Di hari itu bagi mereka makan 100 unta dan beberapa hari mereka makan daging sahaja. Sebab itu Abdullah ini namanya Az-Zabih, yakni yang pernah dicuba untuk disembelih. Seperti atuknya yang lama iaitu Nabi Ismail alaihissalam, kerana dia pernah juga Nabi Ibrahim pernah cuba menyembelih anaknya Ismail. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala telah mengorbankan, telah memberikan kurban yang menyelamatkan Nabi Ismail. Jadi Abdullah juga ayah Rasulullah dapat cerita yang sama. Ibnu Abdul Muttalib. Abdullah ibn Abdul Muttalib. Abdul Muttalib atau Rasulullah SAW. Tapi Abdul Muttalib tu gelaran. Namanya Syaibatul Hamd. Bin Hashim. Tapi Hashim ini gelaran. Sebab apa? Kerana dia banyak memuliakan orang yang datang haji di Makkah, sehingga dia memberi kepada mereka banyak roti dengan daging dan dia campurkan roti dengan sup dengan daging, dan perkara itu biasa makanan yang mahal dan yang susah, dan hanya orang yang kaya yang buatnya. Jadi kerana dia orang yang pertama buat begitu sebagai kemuliaan untuk orang yang datang haji, maka mereka bagi dia gelaran Hashim. Tapi namanya Amr. Namanya Amr. Bin Abdi Manaf. Abdi Manaf pun ini namanya yang sebenar Al-Mughirah. Bin Qusay. Qusay ini gelarannya Mujammi'. Kenapa gelarannya Mujammi'? Kerana dia yang mengumpulkan kabilah-kabilah Quraisy semua dan jadikan mereka semua rapat dan dekat. Yani semua atuk-atuk Rasulullah, ketua dan hibat dan semua rujuk kepada mereka. Mereka terjadi pemimpin dengan kerana semua masyarakat suka mereka. Dan kerana sifat mereka yang banyak mulia. Bin Kilab. Bin Kilab ini namanya Hakim. Gelarannya Kilab kerana dia suka menggunakan anjing untuk mengangkap, untuk tangkap. Yani untuk tangkap burung, untuk tangkap haiwan-haiwan yang lain. Hakim ini dia suka menggunakan anjing. Dia banyak menggunakan anjing untuk tangkap kalau pergi ke hutan atau atas gunung. Bin Murrah bin Ka'ab. Ka'ab ini atau Rasulullah SAW, beliau setiap hari Jumaat mengumpulkan Quraisy semua dan memberi ucapan kepada mereka. Setiap hari Jumaat. Dan setiap hari Jumaat, Ka'ab ini, ayah atau Rasulullah, mengingatkan Quraisy tentang utusan Nabi Muhammad SAW. Dan dia memberitahu kepada mereka yang Nabi Muhammad ini, Nabi akhir zaman, akan menjadi daripada keturunannya. Dan dia menyuruh mereka agar mengikutinya dan beriman kepadanya. Ini Ka'ab atau Rasulullah. Ibn Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Fihr ini namanya Quraisy. Fihr namanya Quraisy. Quraisy itu tasghir, yakni mengkecilkan nama Qirsh. Kecil daripada nama Qirsh. Qirsh itu apa? Ikan shark. Qirsh itu ikan shark. Tasghirnya kalau nak kecilkannya cakap Quraisy. Kenapa diberi gelaran Quraisy? Kerana keturunannya dan kabilahnya agar kasar dan kuat. Tidak biasa orang menang atas mereka. Mereka kuat. Bin Malik bin An-Nadir. An-Nadir ini namanya Qais. An-Nadir namanya Qais. Gelarannya Nadir kerana mukanya sangat bersinar dan cantik. Bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas. ويذكر أنه كان يسمع في صلبه تلبية النبي صلى الله عليه وسلم بالحج.
Ulama sirah berkata Ilyas ini atuk Rasulullah, dia selalu mendengar daripada tulang sulbinya talbiyah, iaitu labbaik Allahumma labbaik, talbiyah Nabi Muhammad SAW yang masih ada di tulang sulbinya. Sebab zurriyah selalu ada di tulang sulbi lelaki. Dia ada di tulang sulbi lelaki, kemudian dia terbendah kepada perut isteri. Maka ketika syahaya Rasulullah SAW masih ada di tulang sulbi Ilyas atau Rasulullah, Ilyas itu selalu mendengar talbiyah, iaitu labbaik Allahumma labbaik, suara Nabi Muhammad SAW ketika masih ada di tulang sulbinya. Ibnu Mudar, Ibnu Nizar. Nizar ini diberi gelaran Nizar atau diberi nama Nizar kerana ayahnya Ma'ad. Ayahnya Ma'ad itu ketika mendapatkan anak Nizar itu, anaknya yang nama Nizar, dia melihat cahaya Rasulullah SAW terbindah kepada muka Nizar. Maka Ma'ad itu gembira sangat dengan kelahiran anaknya ini. Kemudian kerana dia gembira, dia membuatkan kenduri yang begitu besar dan sangat dahsyat sebagai syukuran, majlis syukuran atau gembira dengan kelahiran anaknya ini. Dan beliau menyatakan jemputan ini atau kenduri ini adalah nazr. Nazr ini maknanya dalam bahasa Arab sedikit. Yani dia dah buat kenduri besar. Dia jemput semua orang. Dia sembelih beberapa bulu ekor unta sebagainya. Tidak ada siapa-siapa yang dia tak jemput. Tetapi kerana dia terlalu gembira dan ingin syukur kepada Allah kerana nikmat anaknya yang baru ni yang mengangkat cahaya Nabi SAW, dia kata ini semua pun sikit sebenarnya. Yakni tak cukup untuk menzahirkan syukur saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka setelah itu mereka meletakkan nama Nuzur itu kepada anaknya. Anaknya menjadi Nizar. Menjadi Nizar kerana ayahnya sebut ini nazr. Yakni ini sedikit sahaja. Yakni tak cukup untuk membuat kenduri yang cukup syukur kepada Allah. Nizar ini Ibn Adnan, anak Ma'ad. Anak Ma'ad. Wa Ma'ad ini dia adalah anak Adnan. Ibnu Dihyah, Sayyidina Ibnu Dihyah, Imam Ibnu Dihyah berkata, Ajma'al ulama wal ijma'u hujjah. Dia berkata, ijma' para ulama semua, seluruh ulama pendapat mereka sama bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasabnya hanya sehingga Adnan sahaja. Nasab Rasulullah dari Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sehingga Adnan. Setelah Adnan tidak ada apa-apa. Bukan tak ada ayah, mesti ada ayah, mesti ada ibu. Tetapi tidak ada yang tahu dengan secara yakin dan confirm siapakah ayah Adnan, juga siapakah atuknya. Daripada Ibnu Abbas berkata radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza intasaba lam yujawiz Ma'ad bin Adnan. Dikata kalau Rasulullah SAW menceritakan tintan nasabnya, maka Rasulullah SAW tidak akan membaca lebih daripada Ma'ad bin Adnan sahaja. Yani dia akan baca sehingga Ma'ad bin Adnan, kemudian Rasulullah SAW akan berhenti. Yani tidak ada nama-nama setelah Adnan jika Rasulullah SAW baca. Setelah Rasulullah SAW mencerita tintan nasabnya sehingga Adnan, maka setelah Adnan Nabi SAW berhenti. Lepas Rasulullah kata, Ana Muhammad bin Abdullah bin Ma'ad bin Adnan. Kemudian Nabi SAW akan berhenti senyap. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Kadzaban nasabun. Telah berdusta orang yang mencerita tintan nasab saya yang lebih daripada Adnan. Kemudian Nabi SAW ulangkan perkataan ini, telah berdusta orang yang cerita tintan nasab, orang berdusta orang yang cerita tintan nasab 2 atau 3 kali Nabi SAW. Hadis ini
رواية ابن سعد في الطبقات، ابن عساكر في التاريخ، الديلمي في مسند الفردوس، هكذا. وعن ابن عباس juga daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, baina Adnan wa Ismail 30 aban la yu'rafun. Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata, antara Adnan atau Rasulullah yang terakhir tu yang dikenali, antara Adnan dengan Ismail, antara Adnan dan Ismail ada 30 ayah, 30 orang nasab. Tetapi tidak ada siapa-siapa yang mengetahui siapakah mereka dan apa nama mereka. Jadi kesimpulan nasab Nabi SAW, kesimpulan cerita tentang nasab Rasulullah, nasab Rasulullah SAW adalah nasab yang paling suci, yang paling mulia. Hubungan atuk-atuk Rasulullah dengan nenek-neneknya semuanya dengan secara nikah yang halal, yang mengikuti cara Islam. Dari sebelum Islam ada. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keturunan Quraisy, Arab, Makkah. Dan Quraisy ini semua keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Quraisy semua keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Semua Quraisy, kabilah-kabilah Quraisy, mereka daripada Nabi Ismail alaihi salam. Jadi antara Adnan dengan Nabi Ismail alaihi salam ada 30 ayah atau atuk, tetapi Ibn Abbas dikata tidak ada siapa-siapa yang mengetahui nama-nama mereka. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua antara pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menampahkan ilmu dan manfaat kita daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Insyaallah kita sambung pada kuliah yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.